salam, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Saya harap kawan-kawan di luar sana sehat selalu, dan saya harap apa yang saya nak perkatakan ini memberi manfaat. Tetapi sebelum saya nak meneruskan ini, saya tidak nak kawan-kawan mengatakan saya menyalahkan orang ini, tetapi ini hakikat yang kita perlu terima. Walaupun saya pun hormati seperti Tun, itu saya hormati karena dia pun satu tokoh politik kita. Tetapi kalau kita nak cerita tentang hal pengkhianatan dan hal pintu belakang lah, pintu apa, dan kita tahu yang saya nak bahaskan ini langkah Seraton nih. Jadi saya nak kawan-kawan pun di luar sana pikir sendiri apa yang saya katakan ini ada betulnya ataupun tidak. Sebenarnya benda ini adalah satu percaturan politik yang Tun sendiri buat. Itu yang menjadi satu masalahnya. Karena percaturan politik dia gagal, jadi melibatkan satu organisasi yang besar lah. Pertukaran kuasa lah jadinya. Sebenarnya itu yang saya nampak. Kalau kita lihat di awal kemenangan Pakatan Harapan, Tun jadi Perdana Menteri. Yang lantik kabinet Tun, yang lantikkan orang ini, orang itu Tun. Kita ambil dua contoh, Tommy Thomas dan Lim Guan Eng. Keburukan yang ada di situ sudah Tun tahu. Tapi Tun dah tahu, rakyat waktu itu melihat ke arah sisi kebaikan. Inilah namanya percaturan politik yang dia buat dengan licik. Kenapa dia buat seperti ini? Dia sudah tahu akan menjadi satu isu kepada kaum. Kita lihatlah, sampai hari ini benda itu masih dimainkan, isu Pekoman. Karena benda ini adalah satu percaturan politik yang sangat licik pada saya. Di sambil Tun memerintah, Tun sudah melebarkan sayapnya. Apa yang dia buat? Kita lihat. Dia pergi ke Sabah untuk tubuhkan bersatu di Sabah. Tidak berapa digemari oleh Ketua Menteri Sabah, tetapi dia terpaksa terima hakikat karena hubungan rapat dia dengan Tun, dan juga hubungan rapatnya dengan Kedah. Itu semua orang sudah tahu. Kalau yang ahli politik tahu ini semua. Nah, untuk dua orang ini tadi banyak pertikaian di luar. Benda ini tujuannya satu saja. Tun ingin mendapat sokongan daripada orang Melayu. Karena Tun sudah tahu corak yang ada di Pakatan Harapan ini tadi. Amanah, PKA, DAP. Ini DAP, Tun sudah tahu prinsip dia. Prinsip dia tidak akan curang. Prinsip DAP ini setia kawan. Kalau kita lihat DAP ini kukuh. Kenapa? Mereka setia kawan. Ini Tun sudah tahu. Tidak dapat makan DAP. Di Amanah, Tun rasa tidak apa. Sebab itu dia coba letak Mat Sabu sebagai Menteri Pertahanan. Di sebalik itu sebenarnya ada motif, bukan karena Mat Sabu ini sebagai bosnya Amanah, tapi ada sebaliknya. Inilah percaturan politik yang kita nampak. Oke? Di Pakatan Harapan, Tun coba meraih sokongan daripada mereka ini tadi. Dengan caranya apa? Itulah yang kita lihat. Menteri-menteri yang beralih kepada Pakatan Nasional yang kita lihat hari ini, itu semuanya ada pegang jawatan sewaktu Tun. Kenapa ini berlaku? Nah, inilah namanya percaturan politik yang Tun buat untuk dia nak naik. Dan orang akan lihat ini satu isu perkauman, karena berat sebelah orang dah nampak. Sepertinya untuk orang Bumi Putra, terutamanya Melayu, banyak dipinggirkan. Kenapa waktu pemerintahan Tun dia membiarkan perkara ini berlaku, biarkan orang nak momokkan benda ini, supaya dia dapat satu sokongan lagi. Karena tujuannya hanya satu, dia tidak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim naik. Ini sebenarnya pada saya dia pun melakukan pengkhianatan. Karena mereka, perjanjian mereka harus selepas dia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sendiri sudah tahu itu.
Kenapa dia nak memerlukan sokongan daripada ahli parlimen ini, ahli parlimen itu lagi untuk terus nak berkuasa? Serahkan aja lah. Kalau orang tu dah jadi Perdana Menteri, tahulah dia nak buat macam mana lagi nak dapatkan sokongan yang lain. Ini hakikat. Saya tidak kecewa di situ. Bukan kerana saya nak menyokong mana-mana, tetapi ini hakikat lah. Kalau saya nak cerita yang begini, saya harus netral. Jadi, itu yang kita harus lihat. Pergi kita balik ke situ. Orang-orang yang keluar daripada PKR ini tadi, untuk nak menyokong Tun ini tadi, dia motifnya pun ada. Masing-masing punya motif sendiri. Kalau pada saya Zuraida ini cuma kecil, dia cuma nak mencari nama, dan yang lain-lain ni. Yang Azmin Ali ni, kalau kita nak tengok, dia pun banyak kes. Kes yang kita dengar lah, bukan kes yang dia buat. Nah, jadi dia pun dengan masalah anak dia yang kita dengar itu ini. Belum lagi kes itu, yang lain-lain saya tidak tahu. Tapi masing-masing punya kes dan mereka harus tetap nak berkuasa. Ini percaturan politik mereka. Jadi Tun fikir setelah dia membuat ini semua, dia berjaya menaikkan diri dia kerana dia tahu mungkin dapat sokongan daripada orang-orang politik dia. Tapi cara yang dia buat ini memakan diri dia. Sokongan yang dia dapat cuma 64, taklah 60. Anwar Ibrahim 90. Jadi sebelum itulah kita lihat, itu yang dia nak ambil orang daripada UMNO untuk nak join, gabung dengan Bersatu. Tujuannya untuk dia nak mengukuhkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Dia sebenarnya tak nak letak jawatan. Jadi inilah puncanya. Dan bermulalah langkah Seraton ini tadi untuk nak mengumpul SD. Berapa orang yang nak ni sokong Tun. Di awalnya benda ni sepertinya berjaya. Tetapi setelah mereka lihat tidak berjaya, itu yang mereka buatkan langkah kedua. Yang kita lihat GPS pun datang, warisan pun datang, UMNO, PAS semua datang, mereka berkumpul. Dan akhirnya strategi Tun ini tadi memakan diri. Setelah dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri, dia juga berkata waktu yang sama tidak mau jadi pengurusi Bersatu. Jadi dalam waktu yang sama, Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah tahu boleh ambil alih sudah. Dengan hanya satu perkara saja, keluarkan Bersatu daripada Pakatan Harapan, bergabung dengan UMNO, bergabung dengan PAS. Muhyiddin Yassin sudah tahu parti GPS dan parti Warisan pasti akan sokong dia. Dan dia tahu sedikit daripada Pakatan Harapan, daripada PKR akan pergi ke dia. Ini percaturan dia. Dah aku keluar, habis cerita. Itulah kejadiannya. Jadi begitulah dapatnya Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri hari ini. Dan Tun terlepas tangan lah, kerana dia sendiri yang bersalah di sini kalau kita lihat. Kenapa dia nak memerlukan pertandingan untuk nak melawan Dato' Sri Anwar Ibrahim? Tidak perlu kan? Bab perjanjian mereka dah mengatakan selepas dia adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kenapa dia nak mendengarkan daripada pihak lawan, pihak komponen parti dia sendiri? Kalau nak macam tu, tak payah buat pilihan raya. Yang Tun mau kan ini, dia nak buat langkah seperti presiden. Dia jadi Perdana Menteri, dia ambil daripada PAS sikit, daripada UMNO sikit, daripada Bersatu sikit, daripada PKR sikit, daripada DAP sikit, daripada Warisan sikit. Dia ambil orang yang dia rasa bagus untuk diri dia, yang dia rasa boleh menyokong dia. Jadi dia terus tetap berkuasa. Di sinilah yang kita lihat. Siapa yang mau?
Pakatan Harapan mesti tak mau. Begitu juga UMNO sendiri tidak mau perkara ini. Karena tidak akan menguntungkan kepada parti-parti mereka. Ini sebenarnya strategi Jitun. Karena itu kalau kita lihat, sebelum itu pun banyak yang dia dah buat-buat. Seperti ada orang-orang dia, seperti kalau kita lihat tulisan Hisamuddin Rais. Itu kalau saya nak baca berita, kebanyakan berita saya baca juga Malaysia, tetapi saya baca ke luar negeri punya berita. Supaya misalnya dapat jelas yang mana betul, yang mana tidak. Seperti yang kita kutuk dulu lah, TV3. Kita kata tidak seimbang. Nah, begitu juga lah media nih. Mereka menggunakan media untuk tidak seimbangkan. Jadi yang kita kata Pakoman apa semuanya, bermulanya berpuncanya daripada sini. Tun sendiri. Di samping itu, Tun juga buat, di pada sebelah sana pun tabur juga. Api sedang marak, disimbah lagi dengan minyak, memang jadi panas lah. Dan dalam kerajaan sendiri pun, kalau kita lihat, itu yang ramai orang kata gagal. Macam mana tidak gagal kalau pengkhianatan dalam rumah kita ada? Nak kerja baik macam mana? Menipulah. Hanya untuk membodek saja. Umpama makan gaji buta lah. Bayangkan, kita ada satu rumah nih. Dalam rumah kita ini ada lebih daripada 30 orang, ada 122 orang di dalam rumah kita. Tetapi ada 40 pengkhianat ada di dalam rumah kita. Hancur tak rumah? Hancurlah. Jadi kalau rakyat mengatakan Pakatan Harapan gagal, di situ saya setuju juga. Tapi saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena kenapa mereka mengkhianat rakyat dan mengkhianat kawan-kawan mereka sendiri? Kawan mereka bertungkus lumus untuk majukan Malaysia. Mereka sibuk dengan politik pribadi mereka. Itu yang kalau kita lihat, kita boleh kecewa di situ. Sekian dululah dari saya. Saya harap apa yang saya katakan ini Anda fikirkan sendiri. Sebenarnya panjang lagi benda nih, ke dalam, tetapi secara kasarnya seperti itu. Jadi Anda pikirlah benda ini adakah betul atau tidak puncanya seperti ini. Oke, salam dari saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Oke, thank you.